Ayah. Kenapa dik? Adik nak tanya. Ada satu gunung yang selalu kita lalui. Kenapa gunung tu nama dia Gunung Ledang, ayah? Sebab kawasan tu nama Ledang ke? Bukan. Adik pernah dengar tak pasal Puteri Gunung Ledang? Benar-benar lalu kat sekolah, cikgu adik ada cerita pasal kisah Puteri Gunung Ledang ni. Dia cakap Gunung Ledang tu diambil sebenarnya nama kawasan Ledang. Tapi kawan adik Aisyah cakap sebab ada puteri dunia dekat sini. Betul tak ya? Kakak. Akak dengar cerita pasal Puteri Gunung Ledang tadi? Kakak tahu ke? Kakak baru je baca cerita kat perpustakaan. Menarik sangat. Adik tahu tak? Adik tak tahu. Boleh kakak ceritakan? Mestilah boleh. Cerita dia macam gini. Di atas puncak Gunung Ledang, tinggal seorang Tuan Puteri yang sangat jelita, dikenali sebagai Puteri Gunung Ledang. Namun, Puteri Gunung Ledang bukanlah tinggal keseorangan di atas gunung itu. Dia ditemani oleh para dayang yang menjadi teman dan pembantu setianya. Malah, kononnya dulu terdapat seorang nenek kebayan tinggal bersama-sama dengan mereka. Segelintir penduduk di beberapa buah kampung berhampiran turut sering berdaki gunung itu. Mereka mencari berbagai jenis hasil hutan dan sekali-sekala mereka juga terserempak dengan Puteri Gunung Ledang. Hal ini demikian kerana Puteri Gunung Ledang sering memberikan pertolongan apabila mereka tersesat jalan atau ditimpa sesuatu kesusahan. Oleh yang demikian, nama Puteri Gunung Ledang menjadi sebutan dan semakin masyhur di mana-mana sahaja. Kemasyhuran Puteri Gunung Ledang yang terkenal itu sampai kepada pengetahuan Sultan Mahmud Shah yang sedang memerintah di negeri Melaka. Timbullah hasrat dalam hati baginda untuk menjadikan Puteri Gunung Ledang sebagai permaisurinya dan hasratnya diutarakan kepada Datuk Bendahara. Datuk Bendahara memilih Tun Mamat sebagai ketua. Tidak ketinggalan, beliau turut memilih Datuk Sang Setia supaya ikut serta dalam rombongan meminang Puteri Gunung Ledang itu. Beliau berharap agar Datuk Sang Setia sebagai seorang tua yang berpengalaman luas akan dapat berturut membantu Tun Mamat. Kita mahu laksanakan tuah bersama-sama kamu dalam pinangan ini. Terkejutlah Datuk Bendahara mendengar titah itu. Beliau sengaja telah mengecuali Laksamana Hang Tuah kerana tidak ingin membebankannya dengan sebarang kerja berat lagi. Ampun tuanku. Titah tuanku tak patut junjung. Namun tidak mahu, mereka pun berangkat untuk mencari Puteri Gunung Ledang itu. Jikalau mereka pulang tanpa bersempat bertemu puteri, nescaya murkalah Sultan Mahmud. Mereka lalu meneruskan perjalanan ke kaki Gunung Ledang. Setibanya di kaki gunung itu, mereka berehat seketika. Laksamana Hang Tuah sangat kepenatan kerana usianya sudah lanjut tua. Begitulah juga halnya dengan Datuk Sang Setia. Laksamana Hang Tuah lalu menyuruh Tun Mamat dan orang-orangnya meneruskan usaha mencari Puteri Gunung Ledang di atas gunung itu. Pergilah dahulu orang kaya Tun Mamat bersama-sama yang lain untuk mencari Tuan Puteri Gunung Ledang. Tuan hamba akan tunggu di sini sahaja bersama Datuk Sang Setia. Tun Mamat patuh kepada arahan Laksamana Hang Tuah. Beliau bersama-sama dengan beberapa orang pemuda lain meneruskan usaha menaiki Gunung Ledang. Baiklah tuan hamba. Hamba akan pergi dahulu bersama yang lain. Selamat jalan. Berbagai kesukaran ditempuhi mereka di sepanjang pendakian itu. Malah banyak pula perkara ganjil ditemui mereka. Tiangnya diperbuat daripada tulang-tulang yang besar, atapnya pula diperbuat daripada rambut yang sangat panjang. Timbul juga rasa kejut dalam hati Tun Mamat. Tun Mamat yang sedang ralik berehat itu kemudian terkejut kerana tiba-tiba berpuluh-puluh orang gadis yang cantik jelita datang mengelilinginya. Tuan hamba ini datang dari mana? Oh, hamba ini orang Melaka. Ingin bertemu dengan Puteri Gunung Ledang. Puteri Gunung Ledang. Ya. Semoga dapat bertemu dengan puteri ya. InsyaAllah. Saya pergi dulu ya. Ya, terima kasih. Seorang nenek kebayan kemudian keluar dari tempat kediaman yang ganjil itu. Dia lalu bertanyakan hajat Tun Mamat. Tun Mamat dengan segera menceritakan tujuan kedatangannya. Apakah hajat tuan hamba datang kemari?
Sebenarnya Patik dan yang lain datang membawa pinangan Sultan Mahmud Shah untuk menjadikan Tuan Puteri sebagai permaisurinya. Bolehkah Tuan Hamba beritahu Tuan Puteri akan hajat kami? Pinangan akan Patik sampaikan kepada Tuan Puteri Gunung Ledang. Terima kasih. Dia segera berjalan masuk ke dalam tempat kediaman itu semula. Tak lama selepas itu, nenek kebayan itu muncul. Dia segera memberitahu Tun Mamat bahawa Puteri Gunung Ledang bersetuju menjadi permaisuri Sultan Melaka. Sekiranya Sultan Melaka dapat memenuhi semua syarat peminangan yang dikehendakinya. Bagaimana dengan keputusannya? Tuan Puteri Gunung Ledang bersetuju untuk menjadi permaisuri Sultan. Namun ada syaratnya. Boleh Patik tahu apa syarat-syaratnya? Syarat-syaratnya ialah Sultan Melaka hendaklah membina sebuah jambatan emas dan sebuah jambatan perak dari Melaka ke Gunung Ledang ini. 7 tempayan berisi emas dan 7 tempayan berisi perak. 7 tempayan air pinang muda dan 7 tempayan air mata. 7 dulang hati nyamuk dan 7 dulang hati kuman serta semangkuk darah Putra Melaka dan semangkuk darah Sultan Melaka. Terpegunlah Tun Mamat mendengar segala cara perminangan itu. Sejenak, tiadalah beliau berkata apa-apa. Kiranya kan kakak, mereka tu jadi berkahwin ke tidak? Sebab mustahillah baginda tu dapat penuhi semua permintaan Tuan Puteri. Betul lah, Dek. Bijak. Sebenarnya, syarat diletakkan oleh Puteri Gunung Ledang itu merupakan salah satu cara untuk menolak pinangan baginda Sultan Mahmud Shah. Tapi dengan cara yang baik dan santun. Oh, bijak kan cara Puteri Gunung Ledang tu? Kalau macam tu kan kakak, adik pun nak belajar cara untuk tolak permintaan orang dengan baik dan santun. Betul tu adik kakak. Dalam hidup kita ni kena ada sifat bertolak ansur. Jadinya kalau kita tak boleh nak penuhi permintaan orang tu, kita tolaklah permintaan mereka dengan penuh kesantunan dan budi bahasa. Kita janganlah gunakan bahasa kasar, nanti mereka tersinggung. Nanti mereka sakit hati. Betul? Baik ayah, dan adik akan ingat semua pesan ayah. Kakak juga, kakak akan pastikan kakak tak berkasar dengan sesiapa pun lepas ni. Bagus anak-anak ayah ni. Dah jomlah. Hari dah makin panas ni. Jomlah, adik pun dah lapar. Jom, kita jom. makan. Penggunaan perkataan adik, ayah dan kakak menunjukkan kesantunan berbahasa dalam konteks kekeluargaan. Sekiranya perkataan seperti aku dan kau digunakan, ianya menunjukkan ketidaksantunan dalam berbahasa, lebih-lebih lagi dalam konteks kekeluargaan. Penggunaan bahasa istana mengikut darjat yang betul pula menunjukkan wujudnya kesantunan berbahasa. Sebagai contoh, kami menggunakan Patik dan Tuanku untuk menghadap Sultan, manakala bagi bercakap bersama rakyat biasa, sesama rakyat biasa, kami menggunakan hamba dan Tuan Hamba. Seterusnya, kami juga mengimplementasikan sapaan atau cara teguran yang betul seketika si gadis ingin menyapa Tun Mamat yang sedang berehat di bawah pokok. Oleh itu, gunakanlah bahasa sapaan yang betul Agar kita sentiasa bersantun dalam berbahasa. Sekian, terima kasih.